masalah. Mana ada masalah? Allah ada janji di dalam Al-Quran, tuan-tuan. Di dalam ayat yang ke-18 surah At-Taubah. Buka Iwan, surah At-Taubah ayat yang ke-18. Janji orang yang memakmurkan masjid dan rumah-rumah Allah ni. Apa janji Allah Ta'ala pada kita? Ayat 18 tak silap, 18 ke 17. Tuan Haji, surah At-Taubah surah yang ke-9 18. Dan Inama ya'muru masajidallahi man amana. Ayat yang ke-18. Tengok janji Allah Ta'ala untuk orang siapa dia? Hanya saja yang layak memakmurkan masjid rumah-rumah Allah ini hanya orang yang beriman. Maknanya apabila dia kata pergi ke surau dan masjid nanti jadi susah, mereka itu tidak beriman. Setiap hari Jumaat khatib pesan bagi tahu, janganlah kamu mati melainkan kamu mati kamu dalam keadaan Islam. Tiba-tiba tuan-tuan, dari segi ibadat yang saya dah sebut lepas-lepas itu, ibadat kita tak semua ibadat kita yang kita cari hari ini tak mengikut kehendak Islam. Di dalam kitab yang saya sebut dahulu, kitab Apa Artinya Saya Menganut Islam. Tuan-tuan, ada ustaz yang ngajar ni, Ustaz Jeffrey Rizal. Ya, Ustaz Jeffrey Rizal. Tengok tuan-tuan, apa artinya saya menganut Islam. Tuan-tuan, kalau ada kitab nanti sampai ke rumah buka, dia bahagian yang pertama, saya mestilah Islam daripada segi akidah. Yang kedua, saya mesti Islam dari segi, yang kedua tuan-tuan, ibadah. Tuan-tuan, ibadat kita ni yang kita nak. Itu sebab Allah Ta'ala nak tilik kita melalui Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah yang ke-67 ayat yang kedua. Surah yang ke-67 tuan-tuan. Surah apa dia? Surah Al-Mulk. Kita dah hafal dah? Hafal dah ayat dan surah tu. Takkan tak hafal lagi? Ustaz-ustaz dah banyak bagi tahu apabila kita hafal surah Mulk ni, jadi pendinding kita, penyelamat kita di kubur, diberitahu kelebihan-kelebihan dia. Itu nak kena hafal. Tuan-tuan, nak kena hafal surah Mulk. Aku akan beritahu kepada umat Nabi Muhammad ini bahwasanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dan mati dia hanya aku nak melihat siapa yang lebih terbaik amalannya semasa dekat dunia. Kalau tak baik amalan tuan-tuan, itu sebab hati ni nak kena bulat. Duduk di dalam majlis ilmu ni nak kena betulkan niat kita seperti mana yang saya sebut tadi. Nak kena betulkan niat kita. Jangan ada niat yang lain. Niat kita apabila kita dapat, kita amal. Dapat kita amal. Dapat kita amal. Jangan cari kesilapan, kesalahan orang surau masjid, lebih-lebih lagi kesilapan ustaz penceramah, tak kira di mana-mana. Tak kira di mana-mana. Jangan cari. Kita nak cari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hati ni kena betul. Hati tak betul, itu yang mengakibatkan kita datang kuliah ilmu jadi cacat marwah, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut tadi berkenaan dengan ilmu. Tetapi hari ini muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, apa yang diceritakan di dalam kitab ni tidak ikut seperti mana acuan di dalam Al-Quran disuruh untuk kita taati. Allahu Akbar. Menurut Nabi Muhammad SAW, seluruh badan wanita itu adalah aurat, terkecuali wajah dan sepasang tapak tangan dia. Nabi bersabda, seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan sepasang telapak tangan, jika aman daripada fitnah. Jika aman daripada fitnah, perempuan boleh dinampakkan muka rak. Boleh, itu bukan aurat. Nabi sebut tak? Tetapi kalau tak aman daripada fitnah, kerana terlalu cantiknya isteri kita, tuan-tuan, terlalu cantik isteri kita, datang ke surau, nampak cantik sungguh, betul-betul cantik sungguh. Bila orang tengok dia, isteri siapa tu? Isteri siapa tu?
Yang terlalu cantik memang bila kita tengok sikit ya, sekilas ya, nampak terlalu cantik. Sehingga kan fitnah datang kepada lelaki yang datang surau masjid juga sama. Itu nak kena pakai nikah. Ibu-ibu, itu memang nak kena pakai tutup, supaya seperti mana yang disebut di dalam hadis ini. Dia kata, jika aman daripada fitnah, maknanya tangan dan muka bukan aurat. Tetapi jika tidak aman daripada fitnah, nak kena tutup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada suatu hari, Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berpakaian yang pendek, bahagian bawahnya. Nabi menegurnya, "Hai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah mencapai haid, maka tidak boleh diperlihatkan daripadanya kecuali bahagian ini dan ini." Maknanya ditunjuk bahagian ini dan ini. Maknanya telapak tangan dan muka. Apabila wanita tadi, perempuan tadi dah balik, tidak boleh lagi keluar daripada rumah dia untuk memakai pakaian yang pendek sehingga kan menampakkan betis ataupun seluruh anggota auratnya, lagi-lagi kepala. Kepala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rambut. Sedangkan sebatang rambut 70.000 tahun di dalam neraka, tuan-tuan. Sebatang rambut 70.000. Yang hari ini sehari di dunia, 1000 di akhirat. Sehari di dunia, 1000 di akhirat. 1000 tahun di akhirat. Sehari di dunia bandingkan dia 1000 tahun di akhirat. Sedangkan sebatang rambut 70.000 tahun. Tuan-tuan, tengok hari ini malangnya muslimin dan muslimat dalam mati Allah sekalian. Tengok berapa ramai di kalangan masyarakat kita, isteri-isteri kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin yang mendedahkan auratnya, menampakkan rambut untuk lelaki yang halal mengawinnya, tuan-tuan. Ini ancaman dari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wanita yang memamerkan kecantikannya bagaikan buah durian. Tengok, tuan-tuan. Sebut bagaikan buah durian. Tadi saya sebut nasi lemak kan? Di sini disebut bagai buah durian. Ya. Yang tengah dikerumuni oleh lalat. Tengok, tuan-tuan. Betul tak ni? Apabila benda ni ditayang, ditunjuk, tengok, tuan-tuan. Macam yang saya sebut dulu. Apabila kita nak beli karipap, karipap yang sebelah, contoh ni contoh ya, yang jual kat sebelah isteri Cik Wan, kat sebelah. Yang jual kat sebelah isteri pemain bola. Contoh pemain bola, tak kira siapa lah, pemain bola yang pakai seluar pendek lah. Maknanya apabila pemain bola yang seluar pendek, isteri dia pun maknanya tak bertudung. Karipap yang sama, harga yang sama, 3 ketul RM1 ke RM1.20. Sekarang dah 40 sen tak tu, 40 sen dah karipap tak? 40 sen dah. Yang jual karipap yang sama, yang supply orang yang sama, tetapi yang jual orang lain. Tuan-tuan, disebabkan yang tak pakai tudung tadi lawa, nampak buah durian dia ni. Ni buah durian disebut ni. Nampak nasi lemak dia tadi. Kita pilih yang buah durian dia nampak. Nasi lemak dia tadi mahal tadi. Kita beli tempat dia. Kita tak pilih isteri Cik Wan yang beli pakai tutup aurat. Kita nak pilih ni sebab apa? Sambil boleh mengorat tadi. Itu yang mengakibatkan hati jadi keras, tuan-tuan. Hati jadi keras. Hayya 'ala shalah. Kita sepak, kita terkajang lagi selimut, tuan-tuan. As-salatu khairun min. Makanan yang kita makan bersebahat dengan orang yang menjual tak tutup aurat pun mengakibatkan untuk ibadat kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Itu sebab nak kena ada ambil berat tentang ni. Kita nak beli-beli ni, jangan main antam main beli je. Tak, tuan-tuan.
Kita macam pergi ke pasar Kelang. Pasar Kelang tu, dekat pasar Borong tu, yang mula-mula jumpa kedai SNS Ali. Tak, kedai mamak. Tak, kedai mamak. Yang lain semua direct sana, semua kedai Cina. Apa yang tak ada kat kedai Ali? Semua yang ada kat kedai Cina ada kat kedai Ali. Tetapi kita pilih lagi kedai Cina lah. Kan kata-kata sini harga murah sikit, sini lebih sikit, tuan-tuan, yang mengakibatkan tadilah makanan yang bersebahat, mengakibatkan muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian untuk mengeraskan hati. Adapun wanita yang mempunyai rasa malu, orang jahat pun akan enggan dan hormat kepadanya, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan. Adapun wanita yang menutup aurat, yang pakai stokin, yang pakai tudung warna hitam, baju warna hitam, jubah dia duduk keluar berjalan, orang yang jahat pun dia akan rasa hormat. Itu isteri Tuan Imam kita, ya kan? Siapa nak berani kacau dia? Tengok pun terkadang orang jahat tak berani nak tengok, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sikit lagi kita habiskan, cukup sejam, tuan-tuan. Yang seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya, sampai ke dada dia, sampai ke bawah. Bukan kita setakat pakai tudung ikut tren hari ini. Walaupun tudung yang kita beli mahal, harganya 300, iklan nak pergi ke KLIA itu semua, tuan-tuan, kat tepi itu semua iklan tudung warna-warni, bukan? Tak, warna merah, warna apa semua, siap ditunjuk rongsang dia. Itu ibu, rongsang ke rongsang? Ya? Rongsang ke rongsang? Siap ditunjuk sekali. Yang mahal. Tetapi tudung tadi hanya fashion saja, tuan-tuan. Tak cukup untuk menutupkan aurat kita sehingga kan seperti mana yang disebut di dalam surah An-Nur, tuan-tuan. Surah An-Nur ni ayat yang ke-31. Surah An-Nur surah yang keberapa, tuan-tuan? Surah yang ke-24 selepas surah Al-Mu'minun. Surah yang ke-23, surah yang ke-24 surah An-Nur. Selepas itu surah yang ke-25 surah Al-Furqan, ayat yang ke-31. Allah Ta'ala bagi tahu, suruh tutup sampai melebihi daripada dada. Bukan setakat pattern hari ini janji pakai tudung. Dah, Islam tak ajar macam tu. Yang dimaksudkan dengan kain tudung itu ialah yang tidak pendek bahagian bawahnya dan menutupi bahagian-bahagian yang terbuka pada dada, yakni punggung, rambut dan 2 buah lengan. Tuan-tuan, ini yang diceritakan di dalam kitab supaya kita jaga dan pelihara. Sebab saya cerita ni berkenaan tentang wanita, tetapi kita yang hadir lelaki semua sangkut paut dia berkenaan dengan hadis apa yang dikarang oleh pengarang kitab ni, tuan-tuan. InsyaAllah muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang diceritakan di dalam kitab ini menjadi teguran dan untuk sama-sama kita amalkan seperti mana yang kita dah belajar pada hari ini, supaya kita terhindar jauh daripada segala fitnah, di antaranya fitnah orang yang duduk di dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan. Banyak sekali fitnah yang menyangkut berkenaan orang yang datang kuliah-kuliah seperti ini. Macam-macam sebutan kepada kita. Itu sebab nak kena ilmu tadi diamal. Walaupun datang kuliah ilmu, kalau tak diamal yang saya sebut tadi, itu yang mudah. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang solat. Tak, celaka bagi orang yang solat. Satu lagi, celaka bagi orang yang wailul lil kulli umazatil
lumazah, celaka bagi orang yang mengumpat. Tuan-tuan, apabila kita semakin banyak mengumpat, semakin banyak apa yang kita sebut keburukan orang lain, semakin banyaklah berdosa itu. Sebab ilmu nak diamal. Kalau ilmu tak diamal, mudah kita nak mengumpat, nak mencipta, nak mencakap orang lain. Lebih-lebih lagi nak kena jaga kita jemaah surau dan masjid. Ini perkara yang penting tuan-tuan kepada kita, supaya tak timbul perkara-perkara sedemikian. Hayati dan amal betul-betul ilmu yang kita pelajari, InsyaAllah tuan-tuan. Sekedar itulah yang dapat saya sampaikan. Tepat sejam tuan-tuan, 8:38 menit. Tadi mula pun macam tu juga, 7:38. Hari ini kita berhenti 8:38. Janji 1 jam nak kena berhenti 1 jam tuan-tuan. Kalau tidak seperti mana yang saya baca dah kitab dulu, janji tak ditepati munafik. Dah, itu sebab janji nak kena ditepati. Janji tak ditepati munafik, seperti mana di dalam hadis. Dah, di dalam hadis yang saya ceritakan dulu, ayatul munafik salasa. Iza hadasa kadzaba wa iza wa'ada akhlaqa wa iza tumina khana. Ada 3 tanda orang munafik. Apabila dia bercakap, dia bohong. Berjanji, dia bohong. Janji mesti ditepati. Tahu-tahu tak ditepati, munafik. Bahaya tuan-tuan. Sebab jangan terikut-ikut, jangan sampai tak tahu benda ni bahasanya janji nak kena ditepati. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, tepat sejam. Fitrah kita duduk di dalam majlis ilmu memang dah rasa sakit pinggang, sakit kaki, lengah-lengah. Tak janji, betul tak? Fitrah kita, saya sendiri ni, bila saya duduk di dalam majlis ilmu, dah mula mengending ke kiri, mengending ke kanan, cari dinding, cari siapa. Saya sendiri tuan-tuan, bukan tuan-tuan, saya sendiri. Tak apalah tuan-tuan, sejam dah cukup. Ya, sejam dah cukup. Maka insya-Allah kalau ada umur panjang, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kebetulan memang kuliah saya bulanan yang free malam ni. Betul-betul malam ni, hari Isnin, minggu kedua. Minggu kedua memang free. Besok dan seterusnya tuan-tuan, insya-Allah dah penuh lainnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekedar itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik semua datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkasar bahasa saya tadi sekiranya kasar ucapan saya, telajak ucapan saya, panas rasa di buntut tuan-tuan, puan-puan sekalian, pedih rasa didengar di telinga, sakit rasa di dalam hati. Saya manusia seperti biasa, seperti tuan-tuan juga. Tak luput daripada kesalahan saya. Itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Sekiranya terkasar bahasa saya tadi, ucapan saya tadi, saya minta maaf kepada tuan-tuan. Macam tu juga kepada tuan-tuan sekalian. Sekiranya ada terdetik di hati tuan-tuan, terasa di hati tuan-tuan, berkata-kata di hati tuan-tuan, Ustaz ni dah 8.40 tak berhenti-berhenti ni, kita nak keluar tempat lain, sampai bila nak berhenti-berhti? Tak berhenti juga lagi, kata dah nak berhenti, tak berhenti juga. Dia kata, berkata hati kita, saya maafkan juga tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tak ada halangan apa-apa, kalau tak mati saya, ya. Tapi kalau ikut adat, saya muda lagi, belum mati dah. Tuan-tuan yang tua dah mati dulu dah, kalau ikut adat. Tapi Allah Ta'ala kata, tak kira tua, tak kira muda. Kalau tak mati saya, kita akan sambung di lain kesempatan, di bahagian yang kedua. Wanita yang mencukur rambutnya, dah calon penghuni neraka ibu-ibu. Wanita yang mencukur rambut, tak kira lah rambut mana ni, alis di bulu alis kita ke? Kan ada Mak Adam selalu cukur rambut bulu alis kita ibu-ibu. Tak, anak-anak kita, bukan kita yang nak kahwin supaya kan, pun dah tergolong di dalam calon-calon penghuni neraka. InsyaAllah sekedar itulah yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup tuan-tuan, dekat luar sana anak saya ada bawa barang dan produk untuk membeli sambil menderma Ustaz Anwar Muhammad Nur punya.
Air 200 jenis akar kayu tuan-tuan, yang saya bawa kemana-mana. Setakat ni tuan-tuan, Ustaz Muhammad Noor pun kalau jual boleh jual sebulan, boleh habis pun terkadang 2 kotak. Saya mencecah sampai 8-10 kotak tuan-tuan. Sebab apa? Mak Datin kuliah tempat saya banyak yang beli sebab apa? Dia kata, Ustaz, selama ni Ustaz, anak saya pergi ke klinik seminggu 2 kali ambil gas asma. Dia kata, selepas amal minum ubat ni tak payah pergi ke klinik lagi. Minta maaf yang doktor, yang ada doktor kat sini, tak payah pergi ke klinik, minum ni je. Dia kata, tuan-tuan juga sama. Dulu saya tuan-tuan, ibu jari kaki saya tak boleh nak lipat macam ni solat. Kata, tak boleh nak lipat macam ni. Saya amal tak sampai habis 2 botol dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar ilmu yang diproses melalui 200 jenis akar kayu oleh seorang ulama ni tuan-tuan, memberi kesehatan untuk tubuh badan kita, insya-Allah. Dapatkan dekat luar. Minyak zaitun pun ada dekat luar tuan-tuan. Minyak zaitun ni apabila kita gigit nyamuk pun, anak baby saya tadi tu gigit nyamuk pagi tadi, merah-merah, saya sapu je petang tadi dah hilang dah. Tinggal ada bekas dan kesan saja, warna merah dah tak ada lah. Ada dekat luar. Juga ada pati minyak wangi. InsyaAllah sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kalau tak ada alang apa-apa, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.